Now, saya akan menyentuh dua perkara hari ini. Satu berkenaan dengan kes Zaid Hamidi 40 yang semalam tadi saya ulas berkenaan dengan kes tersebut. Saya kata takkanlah 40 kes 40 boleh lepas. Takkan satu pun tak boleh sangkut kan? Takkan satu pun tak boleh sangkut. Saya kata macam tu. Rupanya betul lah, satu pun tak boleh sangkut. So apa tindakan dia? Tindakan yang sepatutnya kita boleh lakukan, ataupun yang boleh yang boleh diorang lakukan. Apa beza dengan kes Aziz Rahim ni? Kes Aziz Rahim. Now, sebelum kita mengulas lanjut tentang kes ini, saya nak bagi tahu satu perkara lah. Satu iaitu kita kena faham dahulu. Ini saya kena ulang balik berkali-kali supaya tuan-tuan dan puan yang mana bukan bidang undang-undang faham proses penghakiman, proses hakim. Kita dalam pada kita gembira Najib kena tangkap dulu, tiba-tiba bila Zahid tak Zahid Najib dijatuhkan hukuman, Rosmah dijatuhkan hukuman. So bila Zahid tidak dijatuhkan hukuman, kita kata oh ini tidak adil, mahkamah tidak adil, mahkamah dia kena rasuah. Tak boleh dah cakap macam tu kan. So kita kena be fair dan kita kena tengok judgement. Bagi saya tengok judgement, saya bukan tengok kepada lepas atau tidak. So bila saya tengok judgement secara umum tadi, saya tak tengok lagi secara detail. Saya tengok apa yang dilaporkan oleh media. Pada pendapat saya lah, ini pendapat peribadi saya nampak macam saya setuju dengan apa yang apa yang diputuskan oleh hakim dalam kes ini. Dalam kes ini setakat apa yang saya baca, saya tak baca detail lagi penghakiman secara umum. Maksudnya kau sokong Zaid Hamidi ke? Bukan. Saya kata kenapa? Ni kita cerita lah ni. Dengarlah sampai habis kan. Kenapa saya kata demikian? Dan adakah bermaksud dia tidak bersalah langsung dalam kes ini? Maksudnya ini adalah fitnah semata-mata. Betul lah Pakatan Harapan telah memfitnah beliau. Kita cerita. Alright, kita cerita dalam hal ini. Sebelum kita cerita, kita kena faham beberapa perkara. Dalam mahkamah ni dia ada 3 peringkat. Satu dipanggil prosecution stage, kedua penentuan prima facie, kemudian yang ketiga defense stage. Kemudian barulah ada ada penghakiman ataupun keputusan, and then mitigation. Yang dua tu tak penting lah. Yang penting sekarang ni kita tengok prosecution stage, peringkat pendakwaan. Kemudian yang kedua adalah peringkat hakim. Hakim menentukan ada prima facie atau tidak. Yang ketiga barulah membela diri, kalau perlu membela diri. Now dalam kes Zaid Hamidi, kita ulas kes Zaid Hamidi dahulu. Sebelum kita ulas bagi saya kita ulas kes Aziz Rahim dululah sebelum kita pergi kepada kes Zaid Hamidi. Aziz Rahim ni dia lain daripada kes Zaid Hamidi. Apa yang lain ni tuan-tuan? Memanglah pertuduhan dia lain, bukan yang itu. Dalam kes Aziz Rahim, beliau telah digugurkan kes ataupun ditarik balik kes sebelum prima facie. Dia masih lagi dekat prosecution stage. Dan itu bidang kuasa pendakwa raya sama ada nak meneruskan atau menarik pendakwaan. Kenapa Aziz Rahim ni tiba-tiba ditarik balik pendakwaan? Saya baca dan kemudian kita sama-sama ulas dan dengar apa sebenarnya yang berlaku. Dalam kes Abdul Aziz terlepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah penggubalan wang haram. Saya ulas dulu apa lepas tanpa bebas. Dipanggil discharge not amounting to acquittal. Dia ada dua. Discharge amounting to acquittal itu Zahid dapat. Discharge not amounting to acquittal itu Aziz dapat. So apa beza dua ni? Kalau discharge amounting to acquittal, dilepas dan dibebaskan, maka tidak boleh lagi charge dia di atas tuduhan yang sama. Tidak boleh charge dia di atas pertuduhan yang sama. Faham? So maksudnya kalau ada di future ada bukti baru ke apa, tak boleh charge di atas pertuduhan sama. Itu dipanggil double jeopardy. Dalam kes Aziz ni, dia dilepas tanpa dibebaskan. Maksudnya, katalah suatu hari nanti ada perkembangan kes baru, maka dia boleh di-charge atau dituduh di atas tuduhan yang sama, di atas kes yang sama. Itu beza. Alright, now kita balik kepada kes Abdul Aziz ni. Kenapa dia berbeza dengan kes Zahid? Abdul Aziz lepas tanpa dibebaskan 9 tuduhan rasuah penggubalan wang haram. Mahkamah Session hari ini melepas dan membebaskan DNNA, discharge not amounting to acquittal, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan penggubalan wang haram berhubung projek jalan raya di Kedah dan Perak. Hakim Azura Alwi membuat keputusan setelah timbalan pendakwa raya Azlinda Ahad memohon agar ahli parlimen balik itu dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254/3 Kanun Tata Jaya Jenayah atas alasan representasi dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.
Apa maksud dia? Okey, apa maksud dia dalam kes Aziz ni? Dalam kes Aziz ni tuan-tuan, berbeza dengan kes Zahid, dia belum lagi melalui belum habis lagi prosecution stage. Belum habis lagi. Maksudnya tak sampai ke prima facie pun. Tetapi pendakwa raya dah tarik balik kes tersebut. Dia baru panggil 5 saksi. Kenapa? Now, dalam kes jenayah, kita ada representasi. Kita boleh bagi representasi. Itu yang berlaku pada kes anak Rosmah, yang kes apa nama Aziz tu, yang Wall Street, Wolf of the Wall Street, yang guna dana untuk buat cerita di Leonardo DiCaprio tu kan. Dia buat representasi. Maksudnya saya tak tahu apa representasi dia. Mungkin ada dalam berita lain dinyatakan. Apa yang berlaku, dia pergi ke pendakwa raya, dia kata ini representasi saya, this is what I'm offering. Okay, dia kata 1, 2, 3, 4, 5. So pendakwa raya kata okay, dia terima. So bila dia terima, dia kata kita tarik balik tuduhan yang itu, yang dia tuduh tu, berdasarkan kepada kes ini, di mana kalau kita tengok dia dituduh di bawah 9 pertuduhan, 9 tuduhan rasuah dan pengubalan wang haram. So 9 itu ditarik balik kerana apa tuan-tuan? Kerana ada representasi, ada sesuatu yang dia offer kepada pendakwa raya dan pendakwa raya terima untuk tindakan selanjutnya. So sama adakah lepas ini dia akan didakwa balik? Ada kemungkinan dia boleh didakwa balik di atas tuduhan lain, dia dilepaskan, dia kena bayar sesuatu, ada kemungkinan. Kita tak tahu. Sampailah keluar nanti representasi ataupun kenyataan daripada pendakwa raya, maka pada waktu itu kita akan tahu, oh ini representasi dia. Contoh dalam kes dahulu lah, kes I think Aziz kot, dia kata dia masa itu dia dituduh pengumpulan wang haram, dia bagi balik duit tersebut. Bila dia bagi balik duit tersebut, pendakwa raya terima, maka dia tidak didakwa. Satu lagi kes contohnya Rizal Mansur. Rizal Mansur, dia ditarik balik kes dia terhadap dia ada tuduhan terhadap tuduhan kepada dia. Dia ditarik balik tuduhan tersebut kerana dia bersetuju menjadi saksi kepada pendakwa raya untuk nak kenakan Rosmah. So dalam hal itu dia ditarik balik dia punya what do you call that, dia punya kes lah. So dia tidak didakwa. Jadi representasi dalam kes ini kita pun tak tahu apa. Adakah dia bersetuju nak jadi saksi pendakwa ke, dia nak bagi balik duit ke, ataupun apa, saya pun tak pasti. Mungkin tuan-tuan yang lebih tahu daripada saya boleh nyatakan. So ini sebab itu saya kata kes Aziz ni dia berbeza. Walaupun dia discharge not amounting to acquittal, tetapi bukan bermaksud dia akan lepas. Saya bagi contoh satu lagi tuan-tuan. Kadang-kadang tuduhan itu dimansuhkan, diubah. Saya bagi contoh Yasin. Yasin dia dituduh, Yasin penyanyi tu, dia dituduh mengedar dadah. So bila dia mengedar drugs dadah itu, maka dia dijatuhkan, dia di-charge di bawah hukum mati mandatory. Okay, itu charge dia. Kemudian dalam in between belum lagi belum lagi start lagi sebagainya, belum lagi start trial, dia diubah. Pertuduhan dia itu diubah. Pertuduhan diubah kepada dia bukan dibebaskan tuan-tuan. Dia dibuang kes, maksudnya charges itu dihapuskan, tapi dia di-charge di bawah akta lain. Dia di-charge di bawah akta lain. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa dalam kes ini, adakah kemungkinan dia boleh didakwa lagi Aziz ni? Ya, boleh. Adakah kemungkinan dia boleh di-charge di bawah akta lain? Boleh. Adakah kes ini telah tamat? Belum. Sebab dia DNAA, discharge not amounting to acquittal, bermaksudnya dia dilepas tetapi tidak dibebaskan. Dia boleh kena charge lagi. Adakah maksudnya Aziz tidak melakukan kesalahan tersebut? Wallahualam. Dan sebab sekarang ini dia tidak melalui proses mahkamah. Dia baru panggil 5 saksi, tak habis, tiba-tiba dia hantar representasi, kemudian pendakwa raya tarik tuduhan tersebut. So kalau kita baca kenyataan timbalan pendakwa raya tadi, dia kata atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Maksudnya ada siasatan lagi. Dia ada further investigation berkenaan dengan perkara ini. Okey. Jadi kita kena faham ini berbeza dengan kes Zahid. Okey, kita pergi kepada kes Zahid sekarang.